Makanan tradisional 3 etnik di Malaysia. Video ini disediakan oleh kompilasi 4. Berikut adalah ahli kompilasi 4. Hasil pembelajaran yang diperolehi di akhir video ini, jenis dan sejarah makanan tradisional bagi etnik di Malaysia, cara pembuatan makanan tradisional, khasiat dan kebaikan, penerimaan makanan tradisional, cabaran untuk mengekalkan makanan tradisional. Latar belakang kajian. Malaysia adalah sebuah negara yang istimewa kerana mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, India dan Cina. Antara keunikan yang terdapat di Malaysia adalah seperti pakaian tradisional, makanan tradisional, adat dan perkahwinan, dan perayaan mengikut kaum. Dalam video ini, kami akan menghurai salah satu keunikan yang terdapat di Malaysia iaitu makanan tradisional bagi 3 kaum di Malaysia. Perkembangan industri makanan tradisional di Malaysia dapat dilihat seiring dengan kemajuan teknologi yang telah tercapai pada masa kini. Kepelbagaian makanan tradisional di Malaysia tidak menjadi satu alasan untuk masyarakat di negara ini agar sering bertolak ansur dan bebas untuk mengamalkan cara hidup masing-masing. Objektif kajian. Antara objektif utama kami adalah untuk mencari maklumat mengenai makanan tradisional bagi 3 kaum di Malaysia. Kami juga ingin merungkai cara penyediaan dan teknik yang digunakan oleh masyarakat kaum di Malaysia untuk menghasilkan sebuah hidangan yang enak dan sesuai dengan cita rasa masing-masing. Objektif yang seterusnya adalah untuk mengetahui cabaran yang dihadapi oleh kaum Malaysia untuk mengekalkan makanan tradisi agar makanan ini masih relevan. Etnik Melayu. Nasi lemak terhasil daripada nasi yang berlemak dan berkrim. Bermula ketika masyarakat Melayu mula menetap di pinggir pantai. Ianya wujud kerana bahan-bahan yang mudah didapati ketika itu. Cara pembungkusan nasi lemak hanya menggunakan daun pisang untuk memudahkan para petani membawa bekal. Seterusnya, bahulu. Nama sejarah bahulu, buah hulu atau buah ulu yang berkait dengan hulu menunjukkan orang yang tinggal di hulu sungai dipercayai orang pertama yang mencipta kuih ini. Terdapat 3 jenis, bahulu cermai, lapis dan gulung. Masyarakat dahulu menyebutnya buah tangan dari hulu. Etnik Cina, Yisang, dihidangkan kira-kira 1500 tahun dahulu. Ia dikaitkan dengan mitos Dewi Nua. Dahulunya ia dihidangkan oleh nelayan dan pelaut Cina Selatan. Cerita Lauhia bermaksud gaul naik dan kata-kata baik diucapkan seperti semoga tambah rezeki. Kuih bulan dimakan ketika pertengahan musim uruh atau perayaan kuih bulan pada hari ke-15 bulan Ogos hingga hujung September. Diperkenalkan ketika pesta menuai. Menurut hikayat Cina, kuih ini wujud berdasarkan peristiwa di China semasa pemerintahan kejam dan tegas oleh dinasti Yuan. Makanan tradisional etnik India. Yang pertama sekali ialah nasi biryani. Dikenali juga sebagai biryani atau biryani. Dimasak dengan rempah ratus seperti ketumbar dan pelaga dengan beras basmati dan lauknya kari kambing atau kurma. Dimasak pada masa tertentu seperti perayaan yang besar. Terdapat beberapa nasi biryani, tetapi yang paling popular adalah nasi biryani gam yang sering dimasak dengan lauk ayam atau daging. Seterusnya ialah tosi. Tosi terdapat beberapa jenis iaitu tosi telur, tosi cili, tosi bawang dan lain-lain lagi. Ia seakan-akan lempeng tetapi adunan itu ditapai beberapa lama. Makanan ini sesuai dimakan pada bila-bila masa dan boleh didapati di gerai mamak atau restoran India. Tosi ini berasal daripada Tamil Nadu, India tetapi popular di negara Malaysia, Sri Lanka, Singapura dan Myanmar. Cara pembuatan makanan tradisional. Untuk masak nasi lemak, bahan-bahan tersebut hendaklah dicampurkan ke dalam periuk. Manakala bahan-bahan untuk sambal pula hendaklah ditumis sehingga pecah minyak. Untuk kuih bahulu, gaul sebatang adunan tadi sehingga menjadi kembang dan bertukar menjadi putih. Tepung gandum dimasukkan ke dalam adunan secara perlahan-lahan. Setelah siap adunan, masukkan adunan ke dalam bekas acuan tersebut. Cara penyediaan isang, susun semua bahan-bahan tersebut dalam pinggan besar, kemudian perah jus lemon dan kesemua bahan segar dan perasa digaulkan dengan rata. Untuk kuih bulan, bahan 1 dan bahan 2 perlu dimasak secara berasingan sehingga kelihatan pekat. Manakala bahan 3 perlu dicampur dan dikacau hingga sebati membentuk dough. Kemudian dough tersebut dibakar selama 10 hingga 15 minit. Cara masak nasi biryani, beras dimasukkan ke dalam periuk bersama ayam yang telah diperap dan 3 cawan air dan 2 sudu kecil garam ditambahkan.
Kemudian, periuk nasi perlu ditutup dan dibiarkan hingga masak. Untuk membuat thosai, bahan-bahan tersebut perlu dicampurkan dan dikisar. Kemudian, adunan tersebut perlu disapu dengan minyak dan dimasak atas kuali lepeh. Setelah dimasak, thosai perlu dilipat secara sama rata. Khasiat dan kebaikan makanan tradisional. Antara hidangan sampingan nasi lemak adalah telur rebus. Ia mengandungi omega 3 iaitu bagus untuk penglihatan dan dari segi dalaman bagus untuk melawan kemurungan. Timun pula berfungsi untuk menyejukkan tubuh badan. Serta cili menjadi fungsi penghalang penyakit kanser dan mengembalikan denyutan jantung yang normal. Kuih bahulu. Antara bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kuih bahulu ialah telur. Telur mengandungi sumber protein telur yang tinggi. Protein adalah sumber terpenting tulang, otot, tulang rawan, kulit dan aliran darah. Protein juga berfungsi untuk tubuh badan bagi membangun dan memperbaiki sistem jaringan tubuh. Yisang. Hidangan yisang mampu memberikan pelbagai khasiat yang diperlukan tubuh melalui kepelbagaian warna sayur-sayuran yang terdapat di dalam yisang. Asid folat yang membina sel tubuh selain lutein yang membantu merendahkan tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi. Kuih bulan. Pengambilan kuih bulan secara berlebihan dan tidak terkawal boleh mengundang masalah kesihatan pada sistem organ manusia. Kini muncul sedikit pembaruan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kuih bulan moden bagi mengurangkan kadar kalori yang terdapat pada kuih bulan tradisional. Nasi biryani. Beras basmati mengandungi karbohidrat, sedikit protein, sedikit lemak, kandungan pelbagai vitamin, mineral dan cukup serat yang bagus untuk kesihatan dengan tambahan sayuran dan bukan sayuran. Pengambilan beras basmati secara rutin harian dapat membantu seorang dari segi sistem pencernaan. Hal ini berlaku kerana beras basmati mempunyai serat larut yang membantu pelancaran pembersihan usus sebagai bahan pencernaan. Thosai. Thosai mempunyai kandungan kalori dan lemak yang rendah. Thosai kaya dengan karbohidrat dan protein yang sesuai dijadikan hidangan sampingan kerana mempunyai kandungan gula, garam dan minyak dalam kuantiti yang rendah. Makanan adalah salah satu simbol utama bagi sesebuah kaum dan ia merupakan cara yang sesuai dalam membentuk perpaduan antara kaum yang berbilang bangsa dan agama. Terdapat banyak makanan daripada etnik Melayu yang digemari oleh etnik yang lain. Antara makanan yang paling digemari mereka adalah nasi lemak dan kuih bahulu. Penerimaan terhadap makanan tersebut sangat tinggi dan menjadikannya sebagai sajian makanan harian. Tahun Baru Cina terasa tidak lengkap tanpa hidangan yisang dan manakala kuih bulan pada perayaan pertengahan musim luruh. Makanan tersebut boleh diterima ramai kerana sajian ini boleh dimakan oleh semua termasuk orang Islam dan ianya juga berkhasiat. Terdapat pelbagai makanan dari etnik India yang menjadi tumpuan kepada etnik lain seperti Melayu dan Cina, terutamanya nasi biryani dan thosai. Nasi biryani boleh didapati di majlis-majlis seperti perkahwinan, sambutan kelahiran dan sebagainya. Manakala thosai disajikan pada waktu pagi sebelum memulakan aktiviti harian. Cara mengekalkan makanan tradisional. Makanan moden semakin hari semakin popular sehingga makanan tradisional mula diketepikan. Akan tetapi, makanan tradisional juga sering menjadi tumpuan ramai apabila bermulanya musim-musim perayaan. Pelbagai makanan tradisional mengikut kaum di Malaysia iaitu nasi lemak, thosai, yong tofu, dodol, kari pap dan bahulu. Mempelbagaikan produk industri makanan yang sedia ada. Kepelbagaian sesuatu produk dapat menarik minat pelanggannya. Kuih bahulu yang pelbagai corak kini sering menjadi tumpuan di dalam sesebuah majlis perkahwinan sebagai penghargaan kepada tetamu. Bijak mencari peluang dan platform dalam usaha mempromosikan atau mengkomersialkan makanan tradisional. Lebih berinisiatif dan kreatif dalam memanipulasikan teknologi ICT. Pihak yang bertanggungjawab untuk mengekalkan makanan tradisional. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Masyarakat menghidangkan kepada ahli keluarga makanan tradisional selain daripada makanan moden. Festival, cara paling popular dan mudah untuk memperkenalkan serta mengekalkan makanan tradisional. Lebih menarik lagi apabila tema festival tersebut menitik beratkan kepelbagaian makanan tradisional. Media online menunjukkan pelbagai makanan tradisional yang dapat menarik minat masyarakat selain daripada makanan moden. Melalui YouTube, di mana terdapat banyak YouTuber yang memberitahu semula tentang makanan tradisional yang ada di Malaysia.
Rumusan dan cadangan. Apa yang kita dapat rumuskan ialah makanan tradisional pelbagai etnik ini dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Keunikan setiap resepi daripada pelbagai kaum mengeratkan lagi perpaduan. Hal ini kerana mereka dapat berkongsi maklumat dan info tentang kebaikan dan khasiat makanan tradisional tersebut. Penggunaan teknologi dan media sosial merapatkan lagi hubungan antara kaum melalui perkongsian resepi, seterusnya dapat berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, terdapat beberapa cadangan yang dapat saya kemukakan. Yang pertama sekali ialah peranan rakyat Malaysia mempromosi makanan tradisional. Ia bertujuan untuk memperkenalkan kepada generasi muda. Salah satu caranya ialah mempelbagaikan bungkusan makanan agar dapat menarik perhatian orang ramai untuk membeli makanan tersebut. Cadangan yang kedua ialah ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik anak-anak mengenali makanan tradisional. Dengan cara ini, ibu bapa dapat menyediakan hidangan kuih-muih tradisional di rumah. Akhir sekali, rakyat Malaysia perlu menggunakan resepi asli dalam pembuatan makanan tradisional. Hasil resepi asli akan membuatkan pembeli ingin mengetahui asal-usul makanan tradisional tersebut. Sumber rujukan.